Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya nak tunjukkan beberapa update dan juga tips-tips untuk penggunaan modul. Jadi pertama sekali saya nak tunjukkan borang pendaftaran dalam modul. Jadi setiap kelas yang kita buat, sama ada kelas individu ataupun berkumpulan, kita akan dapat satu link kepada borang pendaftaran. Jadi contohnya dekat sini kelas BMBA 01 ni. Okey, kelas tersebut bila kita create kelas tersebut, kita akan dapat satu link. Okey, link ni bila kita share dengan prospek, kita boleh dia akan buka satu borang pendaftaran. Okey, jadi bila kita bagi link tersebut, link tu bila prospek buka, dia boleh register sendirilah melalui borang ni. Bila dia klik register, dia akan masukkan maklumat dia dan terus mendaftar untuk kursus tersebut lah. Jadi mungkin boleh contohnya bila pelajar message kita melalui WhatsApp ke mana-mana platform social media, kita boleh tanya apa dia nak apa semua, kemudian kita minta dia sendiri isi borang tersebut. Jadi katalah okey, saya nak belajar kelas hari sekian-sekian, level sekian-sekian. Jadi kita copy link untuk borang tersebut, bagi kat dia. Jadi nanti dia akan buka borang tersebut secara online dan isi sendiri borang tersebut. Jadi bila diisi borang tersebut, di hujung borang tu sebenarnya nanti selepas habis pendaftaran, dalam proses tersebut nanti pelajar akan dapat invoice bulan pertama lah. Jadi secara tak langsung ini boleh mudahkan proses pendaftaran pelajar baru lah. Okay, jadi pelajar tu boleh daftar dan terus buat bayaran. Dan bila pelajar tu dah mendaftar, nama dia akan berada di dashboard lah. Nama dia akan berada di bahagian new students ni, ataupun di menu new students kat sini. Okay. Jadi itu adalah borang pendaftaran lah. Jadi saya sarankan memang kalau sebelum ni mungkin guna OnPay ke kan. Jadi mungkin ada produk-produk yang masih sesuai guna OnPay. Tapi katalah nak mudahkan kerja supaya data ni pun tak perlu di key in dan diimport semula masuk dalam modul. Kita share je link kepada borang pendaftaran supaya pelajar sendiri boleh mendaftar. Okay, yang kedua adalah saya nak tunjuk link kepada website. Dari dalam modul ni dia ada link kepada macam mini website lah. Okay, mini website. Kita boleh klik di bahagian atas ni dan kita boleh klik pada website kat sini. Klik pada butang website. Okay, di sini setiap pusat pengajian yang menggunakan modul dia akan ada satu page website. Jadi link ni, link website kat atas ni kita boleh share dengan prospek ataupun kita letak dalam media sosial ke apa supaya pelajar boleh terus tengok page kita. Dia boleh WhatsApp kita dengan butang di bahagian kanan bawah ni. Dan juga dia boleh browse lah. Dia boleh browse kos-kos apa yang ada yang kita tawarkan. Jadi contohnya dia boleh klik kos mana yang kita ada, kita tawarkan, dan pelajar boleh mendaftar terus kos tersebut lah. Okay. Jadi untuk admin pula, kita boleh tentukan sama ada kos tersebut dipaparkan ataupun tidak. Jadi contohnya kita boleh pergi kat BNB Asas ni, kita boleh tutup. Kalau kita tutup, maksudnya kita tutup untuk sebarang permohonan. Jadi bila pelajar pergi ke courses, dia akan yang mana yang tertutup tu dia tak nampak lah. Okay, jadi BNB Asas dah tak ada, kita boleh tutup. Jadi maksudnya yang mana yang masih ada intake, kita boleh biar open kat sini. Sorry. Jadi yang mana ada intake, kita boleh open. Okay, contohnya kita open asas BNB Asas ni kan. Lepas tu yang bawah ni katalah kelas Jumaat ni tutup. BNB Asas buka, tapi kelas Jumaat ni dah tutup lah, tak ambil pengambilan. Jadi nanti bila pelajar pergi ke kita punya mini website, dia klik pada BNB Asas, dia tengok okey, kelas-kelas ni dia terbuka. Dia boleh daftar lah untuk kelas yang berkaitan. Jadi ni kita boleh guna untuk borang pendaftaran lah. Jadi bila kita buka intake, kita make sure, kita pastikan yang ni open. Bila kita open, yang mana open nanti di mini website kita akan terpapar lah kos tersebut dan pelajar sendiri boleh mendaftar. Jadi link kepada mini website kita tu,
kita boleh share dengan pelajar, share dengan prospek, letak dalam media sosial ke apa, supaya bila diklik dia boleh mendaftar terus melalui mudir. Okay. Jadi saya harap yang ni dapat membantulah. Macam setengah tu saya tengok dalam website dia senaraikan semua link, WhatsApp lah, link kalau nak daftar kelas individu yang ni, kalau nak daftar kelas sekian-sekian, link ni. Jadi yang tu boleh disekalikan terus dalam satu link. Okay. Ketiga adalah saya nak tunjuk berkenaan pendaftaran tanpa IC. Ramai juga pelajar yang enggan ataupun dia tak selesa share dia punya IC. Okay, dia tak selesa share dia punya IC semasa mendaftar. Sebab borang pendaftaran yang dalam mudir ni, bila pelajar nak mendaftar, dia akan minta IC number. Dia akan minta IC number semasa mendaftar. IC number ni digunakan untuk sebagai identiti lah, untuk menentukan pelajar tu siapa. Jadi setiap pelajar akan ada IC number berbeza lah. Tu kegunaan IC number. Tapi ada situasi di mana pelajar-pelajar pusat pengajian ni dia macam dia tak selesa lah share IC number dia. Jadi kalau kita nak disable tu, kita boleh gunakan setting lah. Kita boleh pergi atas ni, klik pada settings, kita boleh disable. Okay, kita boleh tutup IC number. So IC number kita tick. IC number not mandatory, maksudnya IC dah tak wajib. Jadi pelajar bila dia mendaftar, nombor telefon dia akan jadi wajib. Bila nombor telefon jadi wajib, nombor telefon dia akan digunakan sebagai IC, sebagai identiti kepada pelajar tersebut lah. Jadi kalau katalah pelajar lain menggunakan nombor telefon, contohnya anaknya guna telefon daftar untuk satu kos menggunakan nombor telefon bapanya, jadi pelajar tu akan dapat nombor dia yang unik. Sebab nombor telefon dah digunakan untuk orang lain, dah jadi unik lah untuk bapa dia contohnya yang pernah mendaftar sebelum ni. Anak dia mendaftar pula guna nombor yang sama, jadi mudir akan jana nombor lain, nombor unik lain untuk pelajar tersebut. Dia sebagai macam ID pelajar lah, key pelajar, macam nombor matrik ataupun ID pelajar tersebut. Jadi ini bagi yang nak guna borang pendaftaran lah, borang pendaftaran. Kemudian mungkin pelajar banyak komplain bahawa dia tak nak bagi IC. Jadi kita boleh disable saja. Kita tick pada IC number not mandatory, lepas tu klik save kat bahagian bawah tu lah. Okey, kemudian yang keempat saya nak tunjuk bahawa sekarang ni guru dah boleh tentukan berapa minit setiap sesi kelas. Jadi contohnya bila guru nak start session, dia akan klik pada kelas yang berkenaan lah, guru nak mengajar tu kan, dan dia akan klik start new session. Okay, sekarang ni guru tu boleh tentukan sendiri berapa tempoh kelas tersebut. Jadi guru tu dia punch in je, dia hanya perlu punch in. Kemudian bila dah cukup masa, mudir akan tamatkan sesi tersebut lah secara automatik. Jadi tak perlu fikir untuk punch out dah. Dia punch in, dia nyatakan kelas tu berapa minit sebenarnya, dia masukkan je berapa minit. Kemudian bila sampai masa, mudir akan tamatkan kelas tersebut lah. Jadi saya harap ini akan dapat membantu hasilkan laporan teaching hours di hujung bulan tu dengan lebih tepat lah. Borang ni boleh nanti supaya hujung bulan bila nak bayar allowance guru tu data lebih tepat dan kiraan tersebut lebih tepat. Jadi ini 4 perkara yang saya nak sebut lah dalam video ni. Saya harap kalau ada apa-apa feedback ataupun pertanyaan, boleh terus hubungi saya, dan saya harap ini dapat bantu pusat pengajian lah untuk bantu dalam operasi harian. Okay. Terima kasih, jazakallah khair.